Kek TV KPM. Okay, jadi ini salah satu langkah keselamatan kita lah. Kalau kita di rumah ke, jadi kita perlu pakaikan sarung tangan. Baik, untuk segmen kali ini cikgu, apakah subtopik kita pada kali ini? Okey, subtopik seterusnya adalah kita akan buat baja organik daripada ikan. Oh, Ikan kita akan tengok baja organik daripada ikan. Okey, eksperimennya adalah fish amino acid. Okey. Amino acid ikan lah. Maknanya dalam ikan ni kita akan gunakan amino acid tu untuk hasilkan baja. Okey, bahan dan alatan yang kita gunakan pada hari ini adalah ikan. Okey, ikan di sini dah ni lah, saya sediakan ikan. Okey, ikan pelaling. Okey, ikan yang kita boleh gunakan adalah yang sesuai ikan laut. Okay, sebab ikan laut dia ada garam dan gula yang membantulah untuk menghasilkan baju itu sendirilah. Ikan sungai ni kurang sesuai lah. Boleh tapi kurang sesuai. Okey, jangan saya cakap tak boleh pula, kurang sesuai. Okey, seterusnya bahan-bahan yang lain adalah gula merah. Okey, gula merah. Seterusnya adalah kertas putih. Okey, bekas untuk kita masukkan baju tadi lah. Okey. Kemudian gelang getah lah untuk kita ikat kertas kita. Okey, dan penimbang, papan pemotong, pisau. Okey, itu adalah bahan-bahan asasnya lah. Jadi benda ni sebenarnya boleh buat di rumah. Bukan saja di tempat lain, di rumah pun sendiri pun boleh buat. Okey, kita pergi kepada langkah-langkahnya. Yang pertama, sediakan bahan. Okey, saya dah sediakan. Okey, kedua, potong ikan. Sebentar kita akan buat. Potong ikan kepada saiz kecil. Kemudian kita gaul dengan gula merah pada kadar 1:1. Kalau ikan tu 200 gram, gula merah kita pun 200 gram. Okey, kemudian yang ketiga, masukkan ke dalam bekas hingga penuh. Okey, bekas yang disediakan tadi. Boleh kita teruskan cikgu? Kemudian kita tutup dengan kertas putih dan ikat dengan gelang getah. Oh, maknanya dia punya cara tu macam lebih kurang sama juga cikgu. Lebih kurang sama. Okey, baik cikgu. Saya akan mulakan kita dulu. boleh mulakan eksperimen kita pada hari ini. Okey, baik cikgu. Potong ikan dulu pada saiz yang kecil lah. Okey, saiz kecil ni tak kisahlah, lebih kurang 5 ke 6 cm tak ada masalah. Okey, kita akan gunakan isi ikan sekali. Insang sekali. Jangan dalaman dia sekali juga. Organ dalaman pun kita gunakan sekali. Jangan basuh pula macam kita nak goreng. Jadi khasiat dia ada khasiat dia sendiri Ada juga. Dalam organ dalaman ikan ni kita ada khasiat dia sendiri. Okey, jadi boleh gunakanlah terus. Terus kita tak perlu basuh lah. Cikgu macam biasa kat dapur cikgu boleh lah. Baik cikgu, maknanya kita potong kecil-kecil. Potong kecil. Lebih kurang potong dalam 5 potongan. 5 dah memadai cikgu Dah memadai. Tak perlu kecil sangat. Tak perlu kecil sangat lah. Okey, sebab ikan ni dia cepat terurai dia punya ni. Okey cikgu, seterusnya cikgu. Ikan yang sesuai. Ikan laut. Ikan laut. Saya cakap tadi lah. Ikan tongkol dia lebih gelap, lebih bagus. Ya, macam ikan tongkol, ikan kayu sama lah ikan tongkol kayu kan. Okey, jadi sekarang kita akan timbang kita punya ikan. Okey. Kita akan timbang dan kita nak tengok berapakah gram daripada ikan tadi. Okey, lebih kurang 300 gram. 300 gram. 300 gram. Jadi saya akan timbang gula merah tadi ni 1 ni sembah 1 Kalau ikan 300, maknanya gula merah pun 300. Okey, maknanya gula merah ni memang peranan penting lah cikgu. Betul. Dia sebagai ejen yang paling penting lah. Ejen paling penting. Kalau dia tak ada memang tak jadilah kita punya baja. Okey, baik cikgu. Maknanya kalau gula putih dia tak menjadi ke macam mana cikgu? Gula putih kurang sesuai. Sebab gula merah ataupun molasses. Pernah dengar molasses? Molasses tak pernah cikgu. Molasses ni digunakan banyak untuk penternakan lah. Untuk bagi haiwan ternakan kita minum. Dia menambah selera, menambah tenaga. Jadi molasses pun boleh gunakan juga. Okey, ni kita dah sama kita timbang nisbah yang sama. Okey, jadi kita gaulkan lah bersama ikan tadi tu. Kalau ada molasses, kita boleh gunakan molasses. Molasses ni dia secara cair lah. Dia gula merah juga tapi dia dah dicairkan. Maknanya ikan ni tak payah dibasuh lah cikgu Tak payah. Biar macam kita tu je. Kita beli dari pasar terus kita potong-potong dan kita terus gaul lah. Okey, baik. Kita gaul. Macam gaul kunyit cikgu Sehingga sebati lah. Sehingga sebati. Jangan terus goreng pula Baik cikgu. Sebab kita nak buat baja. Okey, dah sebati Sebati. Okey, kemudian kita masukkan dalam balang lah. Okey. Dia sangat mudah, boleh buat di rumah. Jadi balang tu cikgu, dia tak kisah ke balang kecil, ke balang besar pun tak apa cikgu. Tak kisah. Kalau setengah petani
dia buat dalam skala yang besar. Oh, besar terus? Contoh ladang dia ada 1 ekar, 2 ekar. Dia terus hasilkan dalam satu tong yang besar lah. Oh, ton drum terus Tong drum 50 liter tu kan, 100 liter tu. Jadi dia punya kuantiti baju dia pun lebih banyak dia hasilkan lah. Biasa petani pun dia akan buat sendiri. Sebab apa? Sebab dia bercucuk tanam lah. Contoh dia tanam kangkung kan. Jadi kangkung ni banyak yang rosak ke apa ke, dia boleh gunakan untuk menghasilkan baju. Pakai semula? Pakai semula. Okey. Langkah yang Seterusnya? seterusnya, kita dah masuk dalam, kita ikat dengan kertas putih lah. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Ni yang sama supaya nak elakkan gas tu daripada terkeluar lah. Kalau kita tak, lagi satu, kita jangan tutup rapat. Jangan tutup rapat. Jangan tutup rapat. Kalau tutup rapat, tapi rasanya gasnya boleh sisa ikan ni gasnya lebih kuat mungkin, cikgu. Mungkin. Ya. Daripada perhatian cikgu, ketiga-tiga ni mana yang lebih berkesan? Dia punya Fungsi khasiat, masing-masing? Fungsi masing-masing. Macam baik. ikan ni dia sama macam sayuran tadi. Dia ada nitrogen, lebih nitrogen. Jadi sesuai untuk sayuran berdaun lah. Kalau macam buah tadi, dia lebih kepada bunga dan buah. Pembesaran. Dah siap dah, cikgu? Okey, dah. Jadi kita akan biarkan sehingga 5 hingga 7 hari juga. Okey. Selepas tu baru kita tapis dan juga kita hasilkan baja lah. Air baja pati. Kita ambil air dia je lah. Kita ambil air saja. Kita tapis. Baik, cikgu. Contoh kita dah tapis tu, lebihan ikan tu kita boleh jadikan dia kompos pula. Buat baju kompos pula. Itu sebahagian yang lain lah. Itu segmen lain lah. Segmen lain lah. Okey, baik, cikgu. Okey, sekarang boleh saya nak uji Aiman pula. Saya pula, cikgu? Boleh. Boleh tak? Boleh, cikgu. Okey. Tapi sebelum tu saya pakai sarung tangan dulu. Betul. Langkah keselamatan, cikgu. Okey, baik. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok ada ikan-ikan yang mungkin dah rosak ataupun dah pecah, cikgu, kita boleh gunakan untuk buat baju ni. Ya. Baik. Dia kos lebih murah lah kan. Kalau kita beli ikan yang sekilo RM20, RM30 tu mahal kan. Mahal, cikgu. Jadi untuk kita buat baju, kita gunakan ikan lebihan-lebihan ikan di pasar tu, kita boleh beli dengan harga yang murah. Jadi kita boleh buatlah dengan mudah. Okey, baik, cikgu. Cikgu, pinjam papan, cikgu. Okey. Orang kata lagi rancak sikit. Okey. Baik, kalau macam untuk kita nak buat sikit-sikit kat rumah ni, setakat seekor 2 ekor pun boleh, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita tengok saiz rumah lah. Kalau kita di rumah teres, di rumah apartment pun boleh, tak ada masalah. Boleh juga? Boleh, kita menanam secara kecil-kecil lah. Sekarang pertanian bandar, kita banyak ni lah. Okey, Aiman, saya nak tanya, asal usul eksperimen kita ni, fish amino acid daripada mana? Daripada mana? Negara mana? Negara mana? Saya rasa cikgu dia budak-budak zaman sekarang ni suka. Negara Jepun. Tu Korea. Korea je. Sebelah dia, Korea. Okey. Okey, fish amino acid ni sejarah dia diperkenalkan oleh orang Korea. Orang Korea juga pada abad 18. Dia nak maknanya mereka daripada dah lama dah buat benda ni. Dah lama. Di Korea dia terkenal dengan natural farming lah. Maknanya farming secara organik. Tak ada bahan kimia ni sangat. Tak ada bahan kimia, sangat bagus lah. Okey, baik, cikgu. Saya nak cuba timbang dulu. Okey. Kita timbang terlebih dahulu. Okey. 360, cikgu. Okey, jadi lebih kurang lah. Gula 1 nisbah 1. Maknanya gula pun sama jugalah, cikgu. Sama juga. Alright. Maknanya banyak juga kita kena pakai gula ni, cikgu, ya? Jelah. Tapi gula merah tak adalah mahal sangat, boleh lah. Kalau kita nak hasilkan baju sendiri tu, kira kosnya agak rendah lah. Agak rendah, cikgu. Maknanya seterusnya kita campurkan gaul. Dan gaul. Saya bantu sikit-sikit lah. Tak boleh lah sebab saya tengah uji Aiman kan. Okey, baik, cikgu. Gaul ni pun dah nampak sedap, cikgu. Okey. Baik, kita gaul dengan sebati. Kalau kita lah, cikgu, kita ambil bahan dalam dia sahaja. Boleh tak untuk jadikan baja? Kita ambil ikan. Boleh juga. Tak ada masalah. Sebab dia masih ada kandungan asid amino tu sendiri. Cuma kurang lah. Berbanding kalau kita letakkan dia punya daging ikan tu sendirilah. Sebab yelah, mak-mak kita kan masak ikan, dia buang bahan-bahan dalam tu kan. Betul. Macam di rumah pun kita boleh sediakan satu tong lain di tepi tong sampah lah mungkin. Untuk kita buang hasil lebihan-lebihan tu. Kulit buah ke, dan kita boleh jadikan kompos sebagai kompos. Dan baju organik lah. Okey, cikgu. Saya ada satu soalan lah, cikgu. Contoh, cikgu, bila mana sisa-sisa tu kita gabungkan sayur dengan ikan dengan buah.
Boleh ke macam tu? Ke tak jadi macam tu cikgu? Khasiat dia akan bercelaru sebenarnya. Jadi Khasiat dia bercelaru. sebab macam saya cakap tadi, setiap bahan tu dia ada fungsi dia sendiri. Okey, kalau buah tadi kita tengok untuk pembentukan daun dan juga buah. Jadi kalau kita campurkan, dia punya khasiatnya agak Di pokok jadi pening cikgu. pokok jadi pening. Okey. Ada maknanya tidak sesuai. Boleh tapi tidak sesuai. Tapi cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Kenapa kita tak campur dengan air cikgu supaya ialah lebih banyak baja yang boleh dihasilkan? Okey, kita nak jadikan dia sebagai pati. Oh, pati. Pati. Nanti dia akan keluarkan air dia sendiri. Tapi bukan dalam kuantiti yang banyak lah. Okey, baik cikgu. Bukan dalam kuantiti yang banyak. Sebab nanti kita akan bancuh lagi dengan air. Jadi biar ada pekat cikgu. Biar dia pekat. Selepas tu baru kita campurkan dengan air. Okey, untuk ikan ni kita campurkan 1 ml pati. Ini contoh yang saya dah tapis lah. Bila kita dah hasilkan ni, saya dah tapis. Jadi 1 ml pati kita bancuh dengan 1 liter air. Oh, itu nisbah dia cikgu Nisbah dia. Jadi boleh letak di dalam bekas spray tu kan. Kita ada bekas spray kan. Spray tu, jadi kita dah bancuh tu, kita boleh spray pada pangkal pokok. Jadi ini adalah hasil. Itu yang dah siap cikgu? Yang dah siap. Saya dah peram saya dah peram lah. Lebih kurang masa yang disyorkan lah. Okey, jadi mungkin dalam sehari 2 saya akan tapis lah. Saya akan tapis untuk dijadikan pati baja tu. Okey, jadi dalam banyak-banyak ikan cikgu, saya ada satu soalan. Dalam banyak-banyak ikan cikgu, ikan apa yang paling kata sesuai lah nak buat baja ni cikgu? Paling sesuai Okey, ikan kembung, pelaling, tongkol macam saya cakap tadi, ikan tongkol dia perlukan yang berwarna gelap. Ikan yang berwarna gelap dia lebih sesuai. Okey, sebab tinggi asid amino dia. Okey, baik cikgu. Tengok saya punya hasil ni cikgu. Okey, boleh saya nilai tak? Cikgu? Boleh saya nilai? Boleh cikgu. Okey, saya rasa 5 bintang lah. 5 bintang. Daripada 5 saya bagi 5 lah. Alhamdulillah. Okey. Baik, maknanya saya boleh jadi petani. Boleh, boleh. Berjaya. Kita boleh gunakan di mana-mana lah. Kalau kita tanam di rumah, okey, di sekolah, untuk murid-murid di sekolah, di rumah boleh. Mungkin ada lebihan ikan yang tak digunakan, sayur, buah-buahan. Okay, jadi boleh digunakan sebagai baja organik. Baja organik ni sangat baiklah. Sangat baik cikgu Ya, dia kurang berbanding baja kimia kan. Okey. Dan saya tengok tadi cikgu sebut ni kita asingkan kan, dan kita boleh buat benda ni. Dan saya ada satu soalan cikgu, selain pada buah, sayur-sayuran dan ikan, apa lagi yang boleh kita hasilkan baja organik ni? Ada lagi tak cikgu selain pada 3 ni? Selain pada 3 tu. Okey, pernah tengok tak masa kita kecil lah, mak kita dia ambil kulit telur tu, dia pecahkan, dia ada masukkan dalam pasu. Dia tanam, contohlah dia tanam daun kari dia letak dalam pasu, kulit telur. Pernah lah cikgu. Pernah kan? Saya ingat dia nak bagi cantik. Okey, itu secara tidak langsung dia dah jadi satu baja organik. Okey, tetapi ada kaedah untuk kita menghasilkan baja organik daripada kulit telur. Daripada kulit telur tu sendiri. Kulit telur, sebab kulit telur ni dia tinggi kalsium. Tinggi kalsium dan fosforus. Itu satu unsur yang penting lah. Satu unsur yang penting dalam nutrien tumbuhan dan tanaman lah. Maknanya kalau kita tengok dekat luar sana cikgu, banyak juga baja-baja yang selain pada organik. Tapi kenapa kita memilih organik ni? Apa kesan baik kepada tumbuhan cikgu? Okey, baja organik ni dia membantu, yang pertama dia membantu menyuburkan tanaman lah. Tanaman dan juga tanah. Dia dua dalam satu. Dia membantu memperbaiki keadaan tanah, struktur tanah, tekstur tanah. Jadi dalam masa yang sama, dia dua dalam satu lah. Di samping dia membantu tanaman kita tumbuh dengan sihat, dia juga membantu tanah hidup dan juga subur lah. Okey, baik cikgu. Bukan setakat kita tak rugi dengan apa yang kita buang tu, maknanya kita boleh guna semula untuk baja tumbuhan tersebut. Baik cikgu, saya rasa murid-murid di rumah pun boleh cuba apa yang cikgu ajar pada hari ini. Ya, tapi sebelum itu kita berehat seketika. Boleh cikgu? Okey, boleh. Murid-murid jangan Didik TV KPM